Khabar Kak Miza? Assalamualaikum Ustaz dan semua. Baik, alhamdulillah. Dah makan malam belum? Tengah makan roti. Allah. Diet sungguh tu makan roti. Tak Rik dan baru lepas Maulid. Oh Tak ya? sempat makan. Ya. Buat Singapura dah start Ya, malam ni. Oh yelah, Jadi, dia kalau tadi- ikutnya, tapi ikutnya 19 kan, 19 hari bulan. Tapi seminggu ni dah start Maulid Ya, 12 hari insya-Allah. Allah. 12 hari. malam. Dari hebat. 6.30 tadi start. Jadi belum sempat makan. Okey, baru 17 orang. Macam mana Sri, kita start ke macam mana? Tunggu lagi. Bolehlah start pelan-pelan. Pelan-pelan Okey, insyaAllah. Lama tak dengar istilah tu. Ustaz, boleh Ustaz pelan-pelan. Macam kayu. nak berjalan ke mana Okey, insya-Allah. Jom kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين. Alhamdulillah. Kejap. Sebelum tak mula, slide yang ayat 35 Ustaz tak bagi lagi. Itu kita Hari berhenti tu dah sampai ayat 30. Minggu lepas kita berhenti sampai ayat 34. 34 Yang slide itu tak ada. Ayat 31 ke atas tak ada. Okey. Slide tu memang akan tengok slide ke macam mana? Selalunya tengok yang dekat yang Ustaz share ni lah. Okey. Kalau memang guna slide tu masa kelas, saya buat sekarang. Kalau tak guna, saya buat lepas ni. Guna ke tak? Nanti lepas ni je. Sekarang ni kita guna yang Ustaz share dekat ni lah. Zoom. Okey, insya-Allah. Kalau tak, sebab saya kena potong-potong sebab slide saya penuh. Cuma saya kena potong dulu ayat berapa. Lepas ni boleh kan? Boleh. Ayu jangan tengok macam tu, takut saya. Okey, Haji Roslan apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz apa khabar? Baik. Alhamdulillah, macam inilah. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah nampak sihat tidak. Sihat orang muda Ustaz. Sihat ada dua. Sihat ada dua ni. Satu sihat kesihatan, sihat alhamdulillah tak ada penyakit. Sihat kedua tu badannya sihat. Yang mana satu tu? Dua-dua Ustaz. Saya batin. Orang kata, kau nampak sihat lah. Oh, nampak sihat maksudnya adalah kau nampak badan kau berisi. Badan kau gemuk tu. Ada dua sihat tu, sihat yang mana satu kan? Okay. Kalau badan naik tu memang saya tahu, saya akui badan saya naik. Kalau naik tu dikatakan badan berisi Ustaz. Oh, kalau sini orang panggil sihat. Badan nampak sihat dia tu. Maksudnya nampak sihat tu macam berisi lah. Okay. Kalau kurus tu nampak sakit dia kata. Sakit okay. Dia badan berisi tu sihat nama dia. Insya-Allah. Okey, jom kita masuk. Alhamdulillah kita dapat sambung. Minggu lepas kita tak ada sebab minggu kelima kan kita ni, dan masa yang sebelum tu lagi minta maaf sampai pukul 10 je dapat live sebab tiba-tiba laptop saya mati, saya tak perasan rupanya bateri dia saya dah charge tapi rupanya dia punya soket dia tak rapat. Tertarik tu, terlanggar tertarik. Tiba-tiba mati terus kan. Yang time saya kat Langkawi tu kan. Jadi minta maaf yang tu. Alhamdulillah malam ni kita dapat sambung insya-Allah. Okey, jom. Kita terus masuk pada ayat Allahumma salli ala 30
Ini 30, tak apa kita ulang balik, 31 dah, 32, 33. 35 Ustaz. 35 dah sekarang Alamak, slide saya sampai 37. 34 tafsir belum kan? 34 belum kan? Tafsir belum. 34 belum. Okey. 34 belum. Tak apa. Dia keselambungan dengan 33. Tapi saya akan baca dulu yang ni. Kemudian saya sambung 34 dan seterusnya insyaAllah. Sebab kalau terus masuk 34 dia macam kita tak tahu ujung pangkal apa maksud ayat tu insyaAllah. Jom. Okey, cuma kita dah baca belum ni? Dah baca kan yang 33? Dah. 33. Okey. Saya cuma tafsirkan je lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Okey. Kita dah belajar wa ayatun, tanwin jumpa lam, idgham bila guna, maksudnya masuk tanpa dengung sebab jumpa huruf lari. Kalau huruf yang Allah SWT minum, dia idgham ma'al guna dengan dengung. Tapi yang ni jumpa lari tak dengung, tapi masuk. Macam mana kaedah masuk? Macam yang saya sebut sebelum ni lah. Kita eja lepas tu ta tu elati, lepas tu un tun, lepas tu lahum l. Oleh kerana ada tasydid, ada sabdu, jadi 2 l. Jadi ayatun lahum jadi oleh kerana masuk tanpa dengung, n tu padam, masukkan kat l. Jadi ayatul lahum, betul lam balik pada atas a. Jadi ayatul lahumul, bukan ayatul lahum dia ayatul lahum. Jadi okey, nak tanya, saya tak tanya lagi selepas kita buat apa nama bengkel itu. Rasa-rasa bengkel tu membantu ke tak? Kaedah tu membantu tak? Membantu. Membantu tu berapa, kalau 1 sampai 10 berapa? 10, duk terlindas 10 terus. Okey. Okey, nak tanya Kak Saimah berapa kalau ada 1 sampai 10? 10 Ustaz. 10 masya-Allah. Oh, sangat membantulah. Sangat membantu Ustaz. Sangat Alhamdulillah. membantu kan. Sebab itu kalau kita dah dapat kuasai waw tu W kan, kemudian ha tu H, H besar, lepas tu mim tu M. Jadi kita bukan nak romanaskan Al-Quran, tapi kita nak romanaskan pertemuan hukum tajwid je. Pertemuan tajwid. Kemudian kita bincang perkataan yang nun mati, nun bertanda mati. Nun bertanda mati. Okey. Bila nun bertanda mati, dia automatik ialah dia izhar. Dia izhar tinggi belah kanan. Ada Aziz Nabi sebut nama kita katanya. Kalau kita berdesing telinga, Nabi sebut nama kita, jadi kita kena berselawat pada Nabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Tak katanya. Kalau orang tua kata berdesing telinga ni nak dengar berita baik, mudah-mudahan dengar berita baik. Amin. Okey. Okey, insya-Allah. Tak tiba-tiba macam berdesing. Kenapa? Tu yang terkejut sikit. Pasal tiba-tiba berdesing. Okey, belah kanan. Okey. Minha nun mati, ada tanda mati atas dia, automatik dia izhar. Betul kita jumpa ad-dunya. Bila ad-dunya kan dia automatik baris, automatik dia adalah Allahumma salli ad-dunya, dia izhar juga. Tapi izhar mutlak nama dia tapi sebab dia jumpa huruf ya kan, baik tu saya sebut tak payah hafal huruf izhar ni, tak payah hafal. Tak payah hafal. Bila tak payah hafal, tengok simbolnya, baris mati je, berarti dia izhar lah tu insya-Allah. Jom. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban. Okey, ni tanwin jumpa fa. Bukan huruf minum dengan huruf lari, jadi sembunyikan dia. Sembunyikan habba, kita letak G. H baris atas A, HA. Lepas tu ba ni ada tasydid double, HABB. Kemudian AN, atas dia AN, habban. Okay. Kemudian jumpa huruf fa. Fa ni F, baris atas A. Habban fa. Macam nak sembunyikan bunyi habban ni? Itu kita letak huruf G. Letak huruf G. Lepas tu bunyi habbang.
Habang, lepas tu naikkan kat hidung dengung. Jadi habang, nampak Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nampak Untuk tajuk kaedah Arumi hari Ahad nanti insya-Allah kita akan bincang tentang huruf mat. Jadi ya'kulun ni mat arid li sukun nama dia. Macam mana kita nak tahu ni? Nampak dia bila yang bunyi lamnya lun ni mati, waw mati, n mati sebab berhenti kan. Waw dengan n pula. Waw dengan nun. Waw dengan nun diiktibar baris mati sebab berhenti. Jadi bila berhenti ada baki dua huruf yang baris mati ni automatik kita boleh baca 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Dipanggil baris ada sukun lah. Jadi ya'kulun. Okey, 2 harakat. Ya'kulun. Tu panjang. Kalau 6 lagi panjang lah. Jadi kat sini namanya ma'arid disukun. Tapi tak payah bincang ma'arid disukun lah. Tengok simbol je. Kalau berhenti dan berbaris dan berbaki 2 huruf yang berbaris mati, berarti dia ma'arid disukun. Nanti kita akan jumpa macam ni. Kalau macam ni senang. Ya'kulun, ta'lamun, yashkurun, muflihun. Itu senang. Tapi kalau kita jumpa yang lain, li'ila fi Quraisy. Okay, saya tulis sekejap saya sharekan ke tak ni? Tak share. Patutlah. Tak, Ustaz tak share. Betul kelas pun relax, diam je. Ustaz belum nak share. Oh, belum nak share. Saya dah merujuk pada ni dah. Okay, saya tengok saya ni Allahumma salli alaihi wasallam. Zoom, saya share yang ni pula. Nak tunjuk. Okay. Tadi okey. Kalau kita bincang tentang li'ila fi Quraisy. Okey. Quraisy. Quraisy. Shin. Ayat pertama. Li'ila fi Quraisy. Okey. Yang shin ni kalau kita berhenti dia tiba baris mati. Jadi 2 baris mati, baki 1, 2. Okey, nama mat kat sini adalah mat lin. Okey. Mat lin ni maksudnya mat yang dibaca dengan lembut. Mat yang dibaca dengan lembut. Macam mana nak baca dengan lembut, Ustaz? Tak payahlah, memang dah lembut dah automatik. Li'ila fi Quraisy. Okey. Itulah lembut lah tu. Kalau nak baca dengan lembut macam mana pula Li'ila fi Quraisy. Takkan nak baca macam tu. Itu lembut lain kan. Li'ila fi Quraisy. Jadi automatik okey. Ni mat lin. Okey, bila macam ni baris 1 2 baris mati baki belum kita berhenti, automatik kita boleh pilih 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Ni dia panggil ma'arif. Ni dipanggil mat lin lah. Okey, kalau ya'kulun tadi, nampak ya'kuluna. Ya'kulun. Nah, okey, ni mati. Oleh kerana di baris nombor 33. Jadi ini pun iktibar baris mati. Jadi 1, 2 baris mati. Okey, ini ma'arif li sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6 harakat. Automatik macam tu. Automatik macam tu. Itulah keadaannya. Ni yang kita nak bincang nanti huruf mat nanti. Mat ni ada 17 huruf, 17 hukum, tapi kita akan mudahkan dan ringkaskan jadi 4 je. Jadi 4 je. Dan tak payah tahu nama-nama semua tu. Tak payah tahu nama-nama semua tu insya-Allah Okey. Selesai. Jom kita masuk dalam slide kita. Okey. Ni kalau kita bincang tentang ni lah insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina skrin tu. Okey, saya besarkan yang ni. Okey, nampak kan? Okey. Maksud dia dan satu tanda ataupun suatu tanda. Wa ayatun ini adalah tanda, satu tanda. Lahum bagi mereka, ini orang-orang kafir Quraisy. Al-ardul maitatu, bumi yang kering kontang, bumi yang Allah SWT yang mati. Al-maitatu mati. Okey, tandus. Ahyainaha, kami hidupkan dia. Wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, dan kami keluarkan daripada bumi yang mati tadi. Ini
Ha ini kembali kepada bumi yang mati, al-ardul maitatu, bumi yang mati. Okey. Kemudian habban, iaitu biji benih. Biji benih kat sini kalau ikut dalam tafsir surah Abasa, okey. Habban ada dua, iaitu gandum dan juga yang kedua adalah gandum dan bali, syair, bali Faminhu yakulun. Ada sebahagiannya kamu makan. Maka biji-bijian. Oh okey, sorry. Faminhu itu maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Mereka makan. Ini ayat ni. Okey, jom kita tengok tafsir dia. Ibn Kathir. Okey. Ia menunjukkan adanya pencipta dan kekuasaannya yang sempurna. Jadi Allah kata bumi yang kering kontang tu Allah hidupkan, berarti menunjukkan ada pencipta, ada yang menghidupkan bumi yang mati dan ada yang mematikan. Siapa yang matikan bumi itu? Allah. Sebab tak turun hujan. Okey. Okey, bila Allah turunkan hujan, maka tumbuhlah pokok-pokok atas bumi itu kan, tersebut. Dan kemampuannya dapat menghidupkan yang telah mati. Ya, adalah bumi yang mati, yang ini pada asalnya tandus. Tanah Arab tu padang pasir. Okay. Kalau padang pasir itu apa yang boleh tumbuh? Tapi Allah boleh tumbuhkan. Apabila Allah SWT menurunkan hujan padanya, maka suburlah ia dan menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang subur. Jadi kami hidupkan bumi yang mati itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Artinya kami menjadikan sebagai penyebab rezeki bagi mereka dan bagi ternakan mereka. Jadi Allah suruh tengok, maksudnya itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Ibnu Abbas kata ayatun kat sini adalah ibrah. Maksudnya ibrah untuk penduduk Mekah, pengajaran untuk penduduk Mekah. Ibrah ni maksudnya pengajaran untuk penduduk Mekah, pengajaran untuk penduduk Mekah. Ahyainaha, kami hidupkan dia dengan hujan. Lepas tu yakulun, di atas muka bumi ini mereka makan. Daripada mana mereka boleh dapat tumbuh-tumbuhan itu kalau tidak Allah hidupkan dengan turunnya hujan, kan? Itulah disebut oleh Ibn Abbas. Jalalain kata dan suatu tanda bagi mereka yang menunjukkan bahawa mereka akan dibangkitkan semula, iaitu bumi yang mati tadi. Sebab itu boleh dibaca dengan al-maitati ataupun al-mayyiti. Mayyiti ni mayat lah, sesuatu yang mati, ataupun al-maitati, dua-dua boleh. Al-ardul maitati boleh, ataupun al-ardul mayyitati. Sebab ardu tu dia, kalau dalam bahasa Arab, dia lafaz perempuan, lafaz perempuan. Al-ardu. Ardu as-sama itu dia hukum dia perempuan, hukum dia perempuan. Bukan hukum langit tu perempuan ataupun bumi itu perempuan, tak, hukum kalimah tu, al-ardu tu. Okey. Kemudian kami hidupkan dia dengan air dan kami keluarkan daripada biji-bijian seperti gandum, maka mereka makannya. Okey. Al-Munir, yakni bukti kewujudan Allah dan kekuasaannya membangkitkan dan menghidupkan telah mati. Jadi menghidupkan bumi yang tiada tumbuhan, menghidupkan bumi yang tiada tumbuhan, dapat tumbuh dengan berlainan warna dan rasanya dengan air. Dengan air saja. Air tawar. Air hujan tu dia tawar kan, tapi boleh memberikan buah yang manis, kan? Buah yang manis. Kemudian boleh menumbuhkan pelbagai jenis, berbagai warna-warna kepada buah-buahan tersebut. Itulah bukti kekuasaan Allah SWT. Orang-orang kafir Quraisy ni tak percaya tentang adanya hari kebangkitan. Selepas kematian pada mereka mati terus, kan? Tak ada kebangkitan. Jadi tak ada siksa kubur umpamanya. Tak ada siksa nanti dalam api neraka. Mereka tak percaya. Jadi Allah datangkan tanda kekuasaan Allah Taala, iaitu menjadikan bumi yang kering kontang, bumi yang mati tadi, ahyainaha. Allah hidupkan bumi yang kering kontang tu dengan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi tak mustahil ataupun Allah ni mampu untuk menghidupkan yang mati. Kalau mereka mati selepas ni, tak mustahil, dan Allah itu sebenarnya mampu untuk menghidupkan mereka kembali. Macamlah bumi yang kering kontang tu Allah hidupkan kembali dengan sebab turunnya hujan. Kalau tak turun hujan pun Allah boleh tumbuhkan, insya-Allah. Okey, jom kita masuk ayat seterusnya. Ini dia punya ringkasan lah. Okey, ayat hari ini kita bincang tentang ayat 34 insya-Allah. Saya baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Okey, sekali lagi. Waj'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Wa fajjarna fiha minal uyun. Okey, nampak tak perkataan a'nab? Jadi a'nab ni saya boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kenapa? Sebab yang bunyinya nun baris atas. Alif ni iktibar matilah sebab memang mati pun mak asli. Ba mati lagi kedua. Jadi, alif mati, ba mati. Jadi bila baki 2 mati masih kita berhenti, dia boleh baca dengan 2, 4, 6. Namanya kat sini adalah ma'arid li sukunah. Ya, a'nab macam tu. Tapi kalau kita sambung tak boleh. Sambung tinggal 2 je. Okey, kita akan baca min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna wa a'nabin. Okey, wa a'nabin. Dia bukan wa a'nabin, wa a'nabin. Bagi hak huruf alif dulu. Bagi hak huruf hamzah. Jadi wa a. Baru a, baru sepit. Wa a. Nampak? وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Okey. Pada perkataan jannatin, nak tanyalah yang ada dalam ni, Sri ke, Kak Min ke kan? Kak Miza ke, Ayu ke, Roslina ke. Okey. Jannatin kat sini ada berapa harakat? Jannatin. Okey, berapa harakat sini? Haji Ruslan. 2. Oh, 2. 4. Kak Miza jawab 4. Ada 4 Ustaz. Ya, betul. 4. Mana yang 2? Nah, Wajibul gunnah Okay. dengan alif kecil. Ya, betul. Wajibul gunnah, wajib berdengung 2 harakat. Kemudian ada alif kecil ni macam alif besar kan. Jadi 2 harakat, kat sini 4. Okey, ada 4 harakat. Okey. Lepas tu kalau cantum sampai dekat a'nabin berapa pula? Nak kena kira. Okey, cuba kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 9 10 sebab 2 harakat kan. 10. Lepas tu 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 harakat sini. Sebab itu memang kena berhenti. Siapa yang selalu baca sambung? وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Sebab panjang kan? Bila panjang kita lajukan kan? Okay. Jadi kalau laju, berarti kita dah buang harakat-harakatnya. Kita dah buang banyak dah harakat. Okay. Patutnya okey. Cuba saya baca satu nafas Saya baca satu nafas. Macam mana tempo dia? Okey. Hang dia tanya apa tu? Okey. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا مِنَ الْعُيُونِ. Oh tu panjang tu. Waja'alna 2 harakat. Fi 2 harakat. 4. Ha 2 harakat. 6. Jan 2 harakat. 8. Na 10 harakat. Tim 12 harakat. Min 14 harakat. Na khi okey. 14 16 harakat. Liu 18 harakat. Na 20 harakat. Biu 22 harakat. Fajar na 24 harakat. Fi 26 harakat. Ha 28 harakat. Uyun dan 4 sempat 2 je. 30 harakat untuk ayat ni. 30 harakat untuk ayat ni. Okey. Macam mana kita nak sebut 30?
Cuba kita kira balik semula, okey. 1000 sampai 30 sampai 30,000 Boleh? Okey, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 9000, 12000 sampai 10000 dah tarik nafas dah. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 dah tarik nafas dah. Berarti boleh sampai 10 je. Habis selama ni kita baca sambung terus tu, waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Boleh Ustaz? Sebenarnya kita tak cukup harakat. Kita tak bagi hak harakat pada ayat ni. Nampak tak kesilapan kita kan? Kesilapan kita. Biasa ayat ni satu nafas je. Tapi rupanya kita tak jaga dia punya macam tayat akhir lah. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatul. Sedangkan ada 13 tasydid. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baru masuk asyhadu alla kan. Jadi pada tayat akhir pun ada tasydid, ada sabdu yang kita langgar je. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatul lillah. Tak jaga pun dia punya tasydid tu ataupun sabdu-sabdu tu Jadi Allahumma SWT nampak. Okey. Boleh? Okey. Saya baca sekali lagi lepas tu kita Allah SWT kita baca ramai-ramai. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab wa fajjarna fiha minal uyun. Okey, berhenti kat Anab bila kat Anab, lepas tu nanti saya sebut 1 2 mula baru sambung wa fajjarna fiha minal uyun. Okey. Kita baca sama-sama 1 2 mula. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب. Okey, 1 2 mula. وفجرنا فيها من Okey. Kita cuba baca terus satu nafas sampai minal uyun, tapi jaga dia punya 2 harakat ni semua jaga, boleh? Kita nak tengok sampai mana kita punya nafas boleh berhenti. Okey, jom. 1 2 mula. وجعلنا فيها جنات من نخيل Ada sampai dekat wa'adnab je, ada yang sampai wafajarna je ada. Jadi ramai yang boleh sampai ujung. Okey, kenapa tak boleh? Sedangkan biasa kalau kita baca Yasin ayat ni senapah je. Sebab kita tak bagi harakat dia betul-betul 2 harakat sampailah ni. Kalau kita kira tadi ada 30 harakat kan. 30 harakat berarti Allah. Habis selama ni baca macam mana Ustaz? Okey, tak apa. Dia taklah berdosa tapi kita tak beri hak dia je lah. Tak beri hak kepada ayat ni. Tak beri pada ayat ni. Okey. Tu insya-Allah. Boleh? Sekali lagi. Kita berhenti kat wa'anna Okey, 1 2 mula. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب. Tinggal kita tapi. Terus okey 1 2 3. وفجرنا فيها من العيون. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita belajar malam ni kita belajar perbaiki bacaan kita maksudnya. Okey. Dan selama ni kita baca kita tak bagi hak sebenarnya kepada harakat-harakat tu insya-Allah. Okey. Maksud ayat yang kita baca hari ini adalah dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma. Okey, tadi kan disebut dah Allah hidupkan bumi yang mati,
Kemudian waja'alna. Okey. Dalam bahasa Arab, kalau khalaqa, khalam qaf, cipta dengan ja'ala, jadikan. Aku jadikan manusia. Aku cipta manusia. Apa beza dia? Okey, mungkin pada bahasa Melayu kita tak ada beza. Pada bahasa Melayu kita tak ada beza. Okey, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam bahasa Arab ada beza. Jadi khalaqa dalam bahasa Arab bermaksud dia cipta daripada tak ada kepada ada. Kalau khalaqa, khalaqa, dia cipta daripada tak ada kepada ada. Itu manusia ni sifatnya daripada tak ada. Kemudian Allah ciptakan manusia, barulah ada. Itu bermula daripada Nabi Adam AS. Tapi kalau waja'alna bermaksud kami jadikan, kan, maksudnya daripada yang ada kepada peringkat seterusnya. Jadi waja'alna ni dalam taksir dia merujuk kepada tadi Allah dah hidupkan bumi yang mati tadi, kan, kemudian peringkat seterusnya Allah jadikan pada bumi yang kering kontang tadi yang Allah dah hidupkan, jannatin, kebun-kebun yang subur, min nakhilin, daripada korma, wa a'nabin, daripada anggur-anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan dia. Sebab itu waktu fajar tu maksudnya adalah waktu matahari terbit lah. Tapi dia belum syuruk lagi, belum dia terbit dekat ufuk timur lagi, belum. Dia syuruk ni syarku ni adalah timur, dia belum terbit di ufuk timur lagi, tapi cahayanya dah ada dah tersimbah cahayanya. Sebab itu dipanggil solat ni solat fajar, sebab cahaya matahari dah tersimbah dah, terpancar dah cahaya matahari, tapi belum terbit. Matahari tu di ufuk timur belum terbit lagi. Okey. Lepas tu duha pula, duha ni maksudnya adalah kamalu dhiyaiha, maksudnya sempurna dia punya cahaya dia. Ataupun matahari dah nampak dah dia muka dia dekat langit. Matahari dah nampak muka dia dekat langit. Sebab tu masuk waktu duha ni setombak, setinggi tombak. Okey, setinggi tombak. Jadi matahari tu dah ada kat tombak, maksudnya seluruh matahari yang bulat tu dah kelihatan di langit, itu maksudnya waktu duha. Maksudnya waktu duha. Okey. Wa fajjarna, kami pancarkan dia. Fiha minal uyun, pada kebun itu. Fiha, pada bumi yang mati itu ataupun pada kebun itu, minal uyun, daripada air mata air. Uyun ni maksudnya air mata air. Okey, insya-Allah boleh. Okey, jom kita bincang tafsir Ibnu Katsir. Dia menyebut bahawa yang ini kami jadikan, padanya sungai-sungai yang mengalir ke tempat-tempat yang memerlukan, agar mereka dapat bercucuk tanam dan memetik hasilnya. Ini maksud kami jadikan padanya sungai-sungai. Wa fajjarna fiha minal uyun tu. Jadi Allah jadikan dengan sebab hujan tu membentuk sungai-sungai dan mengalir ke tempat mereka bercucuk tanam. Okey, dan mereka dapat memetik hasilnya. Setelah menyebut kurnia Allah kepada makhluk melalui tanaman-tanaman yang ditumbuhkan bagi mereka, lalu Allah menyebut berbagai macam buah-buahan dan beraneka macam. Buah-buahan itu adalah antaranya korma. Kemudian Allah SWT, buah-buahan itu adalah anggur. Okey, ini disebut tentang ayat ni. Ibnu Abbas kata wa ja'alna fiha, itu di muka bumi ini. Waja'alna fiha, di muka bumi ini. Kebun-kebun kami belah bumi ini untuk mengeluarkan air mata air, iaitu sungai-sungai. Jadi daripada tanah kering kontang tadi itu turun hujan, Allah belah bumi ini untuk keluar air. Okey, jadilah sungai. Kalau kita rujuk, ni padang pasir tau. Bila padang pasir kita simbah air itu sepatutnya meresap dalam pasir. Dia takkan boleh bertakung. Kan tak boleh bertakung. Tapi macam mana Allah boleh takungkan air? Allah belah bumi ini untuk mengeluarkan air itu. Okey. Jadilah dia sungai-sungai. Dia sungai-sungai. Okey. Jadi bumi itu dibelah untuk jadi sungai. Okey, untuk jadi sungai. Okey, itu kata Ibnu Abbas. Masya-Allah. Detailnya kerja Allah SWT. Okey. Jalalain kata, kami jadikan padanya kebun-kebun, iaitu ladang-ladang kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
daripada sebahagian kebun-kebun itu. Ini kata Jalalain. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yarhamkallah, yarhamkillah. Takajud. Okey, tak apa insyaAllah. Dia bersih ni tanda sihat. Sebab kita hamburkan semua bakteria yang ada pada hidung kita kan, keluar. Itu baguslah kalau bersin. Sebab itu kalau bersin ni Nabi kata qul alhamdulillah, sebut alhamdulillah dulu. Baru kita doakan dia. Jadi kalau dia tak sebut alhamdulillah, tak payah doakan dia. Sebab kenapa sebut alhamdulillah? Sebab pertama sekali bersin tu baik untuk kesihatan, sebab dia bersihkan hidung kita daripada debu-debu tadi tu. Okey, sebab itu kita bersin. Yang kedua adalah jantung kita berhenti kalau kita bersin. Jadi bila berdegup kembali ataupun dia dia buat operasi balik semula, alhamdulillah hidup lagi kita. Sebab itu kena sebut alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Okey, bila sebut alhamdulillah kita doakan dia. Yarhamkumullah. Yarhamkumullah. Okey. Allahumma salli alaihi. Tadi siapa yang bersin tu tak sempat sebut alhamdulillah, kita dah doakan dia kan, tak apa. Itu tanda kasih sayang kita lah. Kalau ikutnya kena sebut alhamdulillah dulu. Tak sempat Ustaz. Orang baru bersin, baru gosok-gosok hidung, dah semua sebut alhamdulillah. Tak sebut alhamdulillah. Okey, tak apa. Okey, insya-Allah. Okey, terus. Al-Munir kata, kami hidupkan bumi yang kering kontang dengan buah-buahan. Kurma dan anggur adalah buah yang paling lazat, dan juga dua jenis buah yang sangat berbeza dan manfaatnya juga berbeza. Jadi anggur dengan kurma dua buah yang berbeza. Kemudian manfaatnya juga berbeza. Nampak? Jadi Allah tunjukkan kekuasaan Allah SWT daripada bumi yang sepatutnya tak boleh tumbuh apa-apa. Tiba-tiba Allah boleh tumbuhkan pokok kurma yang buahnya manis kan. Kemudian anggur yang buahnya manis, dua-duanya berbeza. Anggur dengan kurma, nampak tak beza dia apa? Beza dia pokok dia lah kan. Pokok kurma bukan main besar lagi. Contoh ni. Pokok kurma ni maksudnya bukan main besar lagi. Pokok anggur kecil je. Kan? Lepas tu buah dia lebih kurang sama besar lah kan. Lebih kurang sama besar. Tapi dua-dua dia ada fungsi berbeza, ada rasa berbeza, ada manfaat berbeza. Ada manfaat berbeza. Cuba bayangkan, nampak ni. Ni gambar sebenar. Cuma saya ambil daripada ni lah. Ni gambar sebenar ni, bukan lukisan. Nampak? Ni gambar sebenar. Okey, cuba bayangkan mana ada pokok satu pun tak ada kat kawasan ni. Tak ada pokok langsung kat kawasan ni. Rumput pun tak ada. Tapi macam mana boleh tumbuh pokok kurma yang subur ni? Macam mana boleh tumbuh? Sepatutnya tanah kering kontang ni tak ada apa yang boleh tumbuh. Tapi macam mana pokok kurma ni boleh tumbuh subur, hijau semua, nampak? Lebat daunnya. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang tandus itu jadi ladang. Okey, nampak ni. Jadi waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun. Ustaz boleh baca nafas pula? Yalah, itu baca macam ni. Okey, kalau kita baca macam contohnya, kalau kita mengaji tak boleh, kita kena mengaji dengan tajwid. Tapi kalau saya bawakan contohnya Allah sebut dalam Al-Quran waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun, itu boleh. Itu tanpa kita baca dengan tajwid, hukumnya boleh. Tapi kalau nak mengaji yang dapat pahala yang apa semua, kena mengaji dengan hukum tajwid. Jadi kena baca waja'alna fiha jannatin min nakhilin. Itu kena baca macam tu. Okay. Jadi kalau kita baca ayat tu bukan untuk mengaji, boleh baca laju-laju. Okey, ini yang kita dapat ambil kesimpulan daripada ayat tadi itulah, daripada tanah yang tandus jadi ladang yang subur. Okey. Yang kedua, pohon korma dan pohon anggur itu adalah bukti kekuasaan Allah. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Berarti kami tumbuhkan pokok korma dan anggur. Jadi pokok korma dan anggur itu adalah bukti kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan Allah. Okey, bukti kekuasaan Allah. Okey. Lepas tu padang pasir yang tandus itu. Okey, Allah pancarkan air. Daripada padang pasir yang tandus tu tiba-tiba boleh ada air, kan? Ya Allah yang pancarkan air.
Dan salah satu tanda kiamat nanti ialah padang pasir akan jadi padang rumput yang hijau. Itu antara tanda-tanda Allah SWT, tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat yang besar. Okey, kejap. Allahumma salli Muhammad. Okey. Macam mana saya nak? Okey, tu. Allahumma salli. Boleh? Tu. Okey. Sebelum kita masuk pada ayat seterusnya, saya nak tanyalah dulu sikit kita apa iktibar yang kita dapat ambil daripada dua ayat ni. Dua ayat ni. Kalau saya terus masuk ayat 34 tadi, kita macam tergantung sebab dia punya point dia dekat ayat 33. Kan 33. Jadi mana bukti kebesaran Allah? Allah sebut wa ayatul lahumul ardul maitatu. Okey, itu bukti kekuasaan Allah Taala. Apa tanda dia? Dia panggil apa? Apa buktinya? Buktinya pokok kurma dan pokok anggur tu boleh tumbuh di atas tanah yang kering kontang. Jadi insya-Allah nak minta respon sikitlah. Emma ke, Elni ke, Kak Mala ke, saya nampak muka muda-muda ni saya panggil nama je minta maaf. Saya nampak muka yang macam bukan tua, minta maaf bukan tua. Dia saya nampak macam Senior macam citizen Ustaz. mana Kak Zaimah? Senior citizen. Oh, citizen. Senior citizen. Okey. Saya panggil akak lah. Okey, akak lah. Okey, boleh? Siapa nak kongsikan sikit apa yang kita dapat ambil daripada dua ayat ni? Silakan. Arfa. Arfa memang dia tahu. Tak adalah. Ustaz, saya cuba apa yang saya faham daripada dua ayat ni. Silakan. Maksudnya Allah nak tunjukkan kekuasaan dia. Macam kun fayakun macam tu. Kan maksudnya di mana-mana sahaja kalau Allah kata jadi. Maksudnya di luar bidang kuasa kita. Itu fahaman saya lah. Betul lah. Betul. Okay. Allah tu mampu menghidupkan. Allah ni betul ada kuasa kun fayakun, ya, ada kuasa kun fayakun. Tapi hikmah Allah SWT bila kita baca surah Sajadah, dia sebut alladhi khalaq apa ayat dia? Allah jadikan bumi, kemudian langit, wama bainahuma, dan Allah isi di antara langit dan bumi itu fi sittati ayyamin, 6 hari. Kenapa Allah tak sebut Allah kun fayakun je? Kenapa 6 hari? Itu nak menunjukkan bahawa Allah SWT, Allah pun merancang, bukan main cipta je. Allah pun merancang. Allah cipta langit dulu, kemudian Allah cipta bumi, kemudian dah cipta bumi, Allah isi pula di antara keduanya langit dan bumi itu fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Jadi 2 hari cipta langit, 2 hari cipta bumi, 2 hari isi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Jadi Allah nak beritahu kita, Allah yang ada kun fayakun pun Allah merancang untuk buat sesuatu. Itu dalam disebut bahawa Allah merancang untuk buat bumi ni, buat dunia ni hari Jumaat. Okay. Dan Allah start buat hari Ahad. Betul, para ulama kata kalau kita nak pindah rumah ke, kita nak buat apa ke, rancang hari Jumaat. Lepas tu laksanakan dia hari Ahad. Okay. Kemudian Allah SWT nampak Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6 hari kan? Okay. Jadi jumpa, dan kata Nabi SAW bahawa dunia ni akan dimusnahkan juga oleh Allah pada hari Jumaat. Jadi tidak akan berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Jumaat bila? Besok Jumaat ni. Kan? Esok ke? Wallah alam, tak tahu. Kan esok ke? Wallah alam. Tapi kalau esok tu macam mustahil sikitlah. Sebab ialah dia ada prosesnya sampai berlakunya kiamat ni. Kan, sampai berlakunya kiamat ni ada prosesnya. Proses pertama apa, proses kedua apa, proses ketiga apa. Nabi Isa tak turun lagi. Nabi Isa memerintah umat Nabi Muhammad 2 tahun. Kan, 2 tahun. Okey. Jadi belum lagi Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya saya nak komen sikit.
Siapa nak beri pengajaran seterusnya? Sekejap. Solat kedua. Kita malam ni ada 30 orang Hamimah ke? Hamimah tutup kamera. Okey. Allahumma SWT. Siapa nak? Irma? Belum lagi. Kak Mala? Saya nak cuba Ustaz. Okey, silakan Azah. Azah, pada pendapat saya lah, ini juga untuk mengingatkan kita, walau macam mana pandai pun kita rasa kita ni, sebab ada setengah tu dia percaya sangat pada sains, dari apa hal-hal yang kita belajar dalam Al-Quran dia tak percaya. Jadi mungkin macam dia kata, mana mungkin tiba-tiba nak beritahu kiamat nanti di padang pasir akan tumbuh pokok apa semua. Jadi kita kena sedarlah bahawa Yang Maha Esa yang boleh membuat segala-galanya adalah Allah SWT. Betul. Terima kasih. Okey. Yang kita nak betulkan adalah bukan sains membenarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang membenarkan sains. Terbalik kan? Kita kata sains telah membenarkan Al-Quran. Tak. Tak. Al-Quran yang membenarkan sains. Maksudnya kalaulah sains membenarkan Al-Quran, maksudnya sains yang mengkaji tentang Al-Quran. Tak. Al-Quran yang ada dulu barulah terbit ilmu sains. Jadi Al-Quran membenarkan sains, bukan sains membenarkan Al-Quran. Bukan sains membenarkan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang membenarkan sains. Sains baru jumpa yang surah Yasin kita bincang nanti ayat seterusnya. Yang Allah kata wasyamsu tajri limustaqarril laha. Okey, matahari itu tajri. Dia beredar pada orbitnya. Saya belajar sains dulu, saya ingat lagi. Yang beredar atas orbit adalah bumi. Matahari sifat dia statik, dia kekal. Jadi planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Rupanya tak. Rupanya yang betulnya adalah wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari pun beredar atas orbit dia. Jadi matahari pun berpusing. Okey? Matahari pun berpusing. Sebenarnya siapa yang tak berpusing? Siapa yang tak beredar pusing ni? Siapa yang tak beredar? Bumi. Sebenarnya bumi. Pelik kan? Pelik kan? Saya pergi belajar dekat pondok Darul Ulum nama dia, dekat Lancang, dekat Temeloh. Tapi sehari je lah jumpa Tuan Guru Sabaruddin. Tuan Guru Sabaruddin ni dia salah seorang kira macam ahli falak syar'i kat Malaysia ni, falak. Tapi ahli falak yang kebanyakan ahli falak yang daripada pensyarah-pensyarah universiti tak setuju dengan dia. Tak setuju dengan dia. Saya sebut tentang Tok Guru apa nama? Yang kena tambah 8 minit untuk waktu subuh tu. Singapura tambah juga 8 minit. Tak. Malaysia tambah 8 minit sebab dia ukur sekarang ni dia adalah dia punya ukuran dia. Sekarang ni waktu solat subuh, kalau kita tengok jam yang ni kena tambah 8 minit. Kena tambah 8 minit. Itu masuknya waktu subuh yang sebenar. Yang selama kita solat ni belum masuk waktu sebenarnya kan. Tapi tak ada orang solat azannya Allahu Akbar dia terus solat, tak ada. Jadi dia tunggu azan dulu. Azan pun paling pendek pun 6 minit. 6 minit. Kan jadi campur lagi solat sunat apa semua. Jadi dia solat tu subuh tu masuk waktulah sebenarnya. Cuma 8 minit. Dia kata lama dah Ustaz. Lama dah. Saya dah jumpa lama dah. Saya dah bentang lama dah dalam ni, tapi dia orang baru nak buat. Okey. Saya sebut sebab pondok Darul Ulum tu betul-betul atas titik tengah semenanjung Malaysia. Jadi kalau daripada pondok tu nak pergi JB, daripada pondok dia nak pergi Bukit Kayu Hitam ataupun Padang Besar kan, tengah-tengah dia adalah atas pondok dia, yang kita kata titik tengah Malaysia, semenanjung Malaysia. Oleh kerana kerajaan nak ambil tanah dia, nak buat mercu tanda lah, dia tak benarkan. Akhirnya mercu tanda tu
alihkan 1 kilometer sikit daripada tempat dia. Jadi kalau kita pergi ke tempat nanti, kalau pergi Temerloh, Temerloh ada titik tengah Semenanjung Malaysia. Kalau dia daripada titik tengah tu kosong, itu kosong. Jarak daripada JB nak ke titik tengah tu dengan titik tengah tu nak pergi ke Bukit Kayu Hitam atau Padang Besar, dia sama jarak dia, kilometer dia sama. Kita sebut tentang tu. Lepas tu dia kata tak ada apa-apa Ustaz, ini titik kosong Semenanjung Malaysia je, bukan ada apa-apa kan. Lepas tu saya tanya dia, Tok Guru, betul ke Kaabah yang ada sekarang ni dia tentang dengan Kaabah yang ada di langit pertama ataupun di Baitul Makmur, tempat malaikat bertawaf? Dia kata betul, itu memang ada dalil, memang betul, setentang. Jadi bila setentang, bumi ni dia tak larilah kan, dia tak larilah kan. Kalau macam okey, ini apa nama, Allah SWT matahari dekat ini adalah Kaabah dekat Baitul Makmur. Ni Kaabah dekat Malaysia, dekat Mekah. Kalau dia beredar, dia tak setentang, lari dia kan. Okey, sebenarnya dia kata itulah paksi bumi, dia setentang. Jadi dia ni melekat. Okey. Cuma bumi ni berpusing itulah. Bumi ni berpusing, tapi dia tak beredar pada orbit dia tu. Okey. Yang sekarang adalah matahari yang kelilingi bumi ni. Matahari yang kelilingi bumi. Saya cakap, Tok Guru, kalau bawa keluar ni orang pening ni. Memang orang pening Ustaz. Tapi itulah hakikatnya. Oh ya, satu ilmu yang menarik ni, satu ilmu yang menarik ni. Dia kata, sebab itulah saya ni antara orang-orang falak yang ini, majlis fatwa ke apa semua, tak suka saya, dia kata. Tak suka saya sebab diorang ni, diorang kata saya pelik. Bila dia terangkan tu cakap, betul juga ada kebenaran dia. Bila Kaabah dengan Baitul Makmur dia setentang. Jadi kalau bumi ni beredar atas orbit dia, mana setentang dia? Dia akan larilah, tak setentang kan. Punya dia memang ikat macam tu. Ikat, okey. Jadi dia pusing juga, tapi dia tak beredar atas orbit dia. Yang beredar atas orbit adalah matahari yang kelilingi bumi sebenarnya. Bukan bumi yang kelilingi matahari. Ya Allah Akbar ya. Ilmu kita terbatas lagi. Okey. Yang wasyamsu tajri li mustaqarrin laha tu, saintis dia baru jumpa, bukanlah 10 tahun tak. Maksudnya saya dulu sekolah rendah memang belajar matahari tak beredar pun, dia statik je. Tapi selepas tu dia orang baru buat kajian, rupanya matahari beredar juga. Matahari pun ada orbit dia. Baru dia jumpa. Sedangkan ayat Quran ni dah bincang 1400 tahun yang lalu dah. Berarti matahari juga wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari juga beredar di atas orbitnya, mustaqarrin laha, atas orbit dia. Sebab itu kalau kita bincang tentang Allahu Akbar, cakrawala ni, kita ni masya-Allah macam itulah, sangat hebat cerita Allah Taala. Dan apa hikmah Nabi di Isra' Mi'raj kan? Semua ayat Allah SWT berkenaan dengan cakrawala, dengan bintang, dengan apa semua. Nabi Isra' Mi'raj untuk lihat semua itulah. Betul Allah kata linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada Muhammad ini min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Bila sebut tentang was-sama'i wat-tariq. Wat-tariq tu bintang apa tariq tu? Bintang yang kejap muncul, kejap hilang, kejap muncul, kejap hilang. Okey. Jadi Nabi tahu ke bintang yang kejap muncul, kejap hilang, kejap muncul? Tak. Bila naik ke atas Isra' Mi'raj pun Nabi nampak ni langit yang bintang namanya At-Tariq. Okey. Jadi masya-Allah, itulah hikmah Nabi di Isra' Mi'raj kan. Jadi sebab itu saya sebut tadi Al-Quran yang membenarkan sains, bukan sains membenarkan Al-Quran. Okey, sebab Al-Quran datang dulu. Jadi ilmu sains tu datang daripada ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Okey. Insya-Allah, alhamdulillah. Maaf nak tanya sikit lagi. Kenapa waktu solat tu kena tambah 8 minit tu? Okey, dia sebab dia panggil titik condong matahari tu. Saya pun tak berapa pakar nak terangkan, tapi dia kata
dia orang kaji tentang titik condong matahari tu. Maksudnya matahari tu sebenarnya fajar tu belum keluar lagi. Jadi dia tambah 8 minit barulah keluar. Sebenarnya cahaya matahari, cahaya fajar yang sebenarnya. Jadi dia ada bacaan dia titik condong matahari itulah. Disebut macam tu. Titik condong matahari. Jadi itulah punca dia kena tambah 8 minit. Tambah 8 minit. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, insya-Allah. Okey. Yang sebelum ni kita bincang saya bincang dalam daurah dalam tadabbur kan. Okey. Kita faham Bukit Bukau Gunung Ganang ni pasak kepada bumi, betul kan? Pasak pada bumi. Apa maksud pasak? Kalau rumah kayu ni, rumah kayu dia untuk ketatkan gelegarnya, papan kayu gelegar ni dia ada kayu bentuk 3 segi tu. Okey, dia masukkan kat bawah tu ketuk tung untuk ketatkan. Jadi bila ketat dia rumah ni tak goyang. Rumah ni tak goyang. Itu kita panggil pasak kan? Tak. Rupanya okey. Baru kita tahu bumi ni bukan bulat macam bola. Dalam Quran surah kita dah bincangkan surah Abasa kan. Bumi ni sebenarnya bentuk lonjong macam telur, bujur telur. Okey. Bumi ni sebenarnya macam bujur telur. Okey. Kalau telur kita pusingkan dia, dia kan tak tetap macam gasing. Kalau gasing dia tetap. Dia akan goyang mati. Dia tak boleh pusing lama telur ni kan. Okey. Jadi rupanya Gunung Ganang, kenapa kat Everest tinggi, dekat Malaysia Gunung Kinabalu kat Sabah yang tinggi, dekat Semenanjung ni tak ada. Yang tinggi pun paling Gunung Tahan. Gunung Tahan pun rendah sebenarnya. Lepas tu dekat Brazil ada satu gunung yang tinggi. Lepas tu rupa-rupanya itu balancing. Macam kita buat tayar, balancing tayar kan. Kan ada timah 4 segi tu. Okey, dia letak kat tayar depan 4 timah. Ada 4 butir timah letak kat tayar depan. Tayar belakang letak 3 je. Sebelah kanan. Sebelah kiri letak 2 je. Okey, ni sama depan. Patutnya bila balancing sini 4, sini 4. Tak, sini 4, sini 3. Cuba tengok nanti kalau kita buat tayar, buat balancing tayar. Okey. Sini 4, sini 3. Kenapa fungsi balancing tu? Dan dia kena pakai alat elektroniknya, bukan boleh main letak-letak je. Okay, dia pusing, nampak. Okay, bila warna merah, ni tak seimbang. Jadi dia jalankan sikit, sampai hijau, okey kat sini tampal. Okay. Lepas tu yang sebelah ni pula, dia pusing kan. Okey, masih merah lagi. Dia kena cari sampai hijau, okey tampal kat situ. Okey, rupanya balancing ni supaya kita punya roda, kita punya tayar ni dia tak bergegar. Sebab itu kena letak balancing tu supaya gegaran dia semua sama. Jadi kalau jalan, kita bawa steering tu dia tak bergegar. Tak bergegar sebab putaran dia tu balancing sama. Rupanya bumi ni berputar, kalaulah gunung kat sebelah sini sama tinggi semua satu dunia ni, dia akan goyang, gegar, bumi ni gegar. Jadi okey, kat sini ada tinggi. Okey, sebab tinggi, sebab dia kalau dia akan balancing. Jadi semua balancing ni, semua balance, barulah dia berputar dengan baik, tak bergegar. Cantik je, smooth je putaran dia. Dia tak bergegar. Baik tu bila kita tarah gunung, kita ratakan gunung, macam istilahnya yang tadi timah untuk balancekan tayar tu cabut. T4 kita pasang 2 je melekat situ. Kita punya steering akan gegar sebab dia tak balance. Itu tak kena balancing, antar balancing. Tak balance. Rupanya itu maksud Gunung Ganang itu sebagai pasak kepada bumi. Itu maksud dia. Bukan pasak yang macam tiang, lepas tu dia lubangkan, lepas tu masukkan kayu gelegar, lepas tu kan ada ruang sikit kan. Dia masukkan kayu 3 segi, dia masukkan, lepas tu dia ketuk tang ketatkan untuk kayu gelegar ni tak goyang. Tak goyang-goyang kan. Supaya ketat. Itu yang kita faham tentang pasak. Rupanya Gunung Ganang bukan fungsi macam tu. Gunung Ganang fungsinya adalah untuk balancekan semua bumi ni supaya dia Allahumma salli ala sayyidina dia berputar smooth je, lembut je, dia tak ni. Macam dulu ingat tak kita main gasing? Okey, main gasing. Okey. Kan kita main gasing pangkah kan, dulu orang paku dia pangkah kita main gasing, kena atas gasing kita, terus apa nama Allah SWT letak
taballah. Kan kita lawan gasing dulu kan. Okey. Tapi dulu budak-budak zaman saya lah nak protect kita punya gasing ni jangan sampai dia pecah bila kena pangkah dengan gasing lain. Kita letak paku tekan tu. Apa nama? Dia panggil kalau orang Thumbtack kan? thumbtack payung. paku payung tu kan. Paku payung tu yang paku zinc atau rumah tu. Dia itulah kampung saya paku smart panggil paku smart. Tak tahu kenapa smart. Mana smart dia paku smart kan? Tu apa nama yang itulah apa Thumbtack. Yang paku tekan. pendek tu kan paku. Yang pendek tu yang ada di kepala tu kan. Kita pun letaklah supaya nanti kalau kena pangkar tak pecah kita punya gasing. Tapi bila kita baling gasing kita mati. Mati kan. Jadi sekejap je sebab tak balance kita letak tu. Kita main lekat tu tak balance. Sebab kita tak timbang dulu mana yang berat, mana yang ringan, mana berat yang ringan. Tak kita pasang je semua. Bila kita lepaskan gasing kita dah tak stable. Jadi dia mati cepat. Maksudnya dia tombang cepat berbanding kalau stable kan. Rupanya itu masya-Allah. Itulah fungsi gunung ganang. Fungsi gunung ganang insya-Allah. Jadi kenapa bahagian Nepal itu gunung Everest tu tinggi. Kenapa dekat belah Brazil nama dia apa nama? Lupalah nama dia. Kalimanjaro. Kalimanjaro lebih rendah sikit banding Everest yang tinggi tu. Okey, kemudian dekat belah Sabah Gunung Kinabalu tu lebih rendah daripada Kalimanjaro. Okey, lepas tu rupanya itu semuanya kira macam balancing lah. Untuk balancing bumi ni jangan bergegar kuat. Kalau bergegar kuat itu yang jadi gempa bumi. Gempa bumi bergegar kuat semua. Jadi kalau bergegar kuat semua habis. Bangunan-bangunan semua akan runtuh. Sebab itu pentingnya. Sebab itu Allah dah pesan-pesan jangan tarah gunung. Jangan ratakan gunung. Tapi manusia ni pergi ratakan gunung sebab nak buat rumah, nak ambil tanahnya, nak tambak kat sana, tambak laut supaya lagi luas tanahnya. Akhirnya bumi ni bergoyang, tu yang gempa bumi sini, gempa bumi sana, gempa bumi sini, gempa sana. Itu sebenarnya sebab balancing dia dah hilang dah. Balancing dia dah hilang dah. Itulah sebut tentang tu insya-Allah. Hebat kalau kita belajar tentang masya-Allah. Saya pun bila dapat tu baru tahu rupanya apa maksud pasak bumi tu. Apa maksud pasak bumi. Okey. Selama ni kita pasak bumi sebab kita tahu rumah kaum Melayu dulu pasak macam tu je. Tak, rupanya bukan itu. Bukan itu Insya-Allah. Okay, selesai. Jom. Okey, kita masuk pada ayat seterusnya. 10:06 minit. Okey. Macam rasa lama pula. Kan sebab apa Lalu macam dah habis dah. Rasa macam lama. Tapi tak apa insya-Allah. Okey, jom. Allahumma salli kita sambung. Liyakulu min thamarihi wa ma amilas aydihim afala yashkurun. Bukan liyakulu min thamarihi MING. Sebab sa bukan huruf min dengan lari, jadi MING. Ming naik kat hidung. Min thamarihi sa lidah kita kena lebih pada gigi sa min thamarihi wa ma amilathu aydihim amilathu bunyi amilats tapi bukan amilathu sebab ta ni dia mahmus ni maksudnya berangin. Huruf mahmus, huruf yang berangin. Jadi amilathu. Kalau kita sebut do it bukan do it. Ada it walaupun tak ada huruf s. Kan? Maksudnya bukan do it what it is kan? Bukan what it is. What it is. Kan pelik kan? What it's walaupun ta tu tak ada s, what it's bunyi tu mahmus. Jadi ta kat sini pun ada mahmus juga. Jadi amilathu aydihim. Kena ada jelas sikitlah tapi jangan jelas sangatlah. Jangan baca amilathu aydihim tu salah lah. Kita sambung terus. Wa ma amilathu aydihim aydihim
Bukan him. Him. Bukan him, H-I-M, him. Dia him. Dia macam him, tapi dia dekat him dengan him, antara him dengan him. Jadi ghairil maghdubi alaihim, him, dia bukan him, nampak ada beza sikit. Sebab ha besar, ha simpul. Okey, solah ni lebih baik sambung daripada berhenti. Okey, sambunglah. Afala yashkurun. Jadi shin pun huruf mahmus, huruf yang berangin, huruf yang macam tadi yashkurun. Kalau yaskurun lain, yathkurun lain, yashkurun. Okey, dia huruf mahmus. Boleh, insya-Allah. Jom kita baca sekali lagi. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Okey, jom kita baca. Ustaz tak tunjuk ayat. Ustaz tak share Tunjuk slide. ayat dekat skrin. Minta maaf. Slide tak ada. Okey. Ada kan? Sekejap. Ada? Ada. Okey, insya-Allah. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim dia kata amilathu aydihim afala yashkurun. Okey, jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Saya rasa tak ada masalah. Tak ada orang sebut liya, tak ada liya. Liya, Y-A-K. Liya kulu. Okey. Sekali lagi. 1, 2, mula. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Okey. Alhamdulillah, tak ada masalah. Okey. Oh, terlupa saya tadi. Patutnya ayat yang 34 tadi minta siapa-siapa nak baca. Saya terlupa. Okey, jadi siapa nak baca untuk ayat ni? Sukarela. Siapa nak baca? Mazwin nak baca? Okey, Majid kantin baca. Majid kantin. Okey, silakan. Okey, Liya'kulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Okey, boleh. Cuma tak apa jelas sangat, tapi okeylah. Diterima. Amilathu aydihim. Nampak saya tengok baca. Liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim. Bunyi tan ni kan? Okey. Boleh sekali lagi, Sri? Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun. Tak apa. Dia tak apa jelas sangat, tapi okey. Lulus, diterima. Saya tak dengar. Mungkin Sri kat sana dengar kot. Saya tak apa jelas sangat. Tapi tak apa. Tak apa. Kalau jelas sangat nanti kan lain pula bunyi dia. Nanti bunyi amilathu aydihim. Berhenti pula. Tak apa. Dia kesalahan kecil je. Okey, silakan. Siapa lagi nak baca? Silakan. Kak Bozia nak baca? Saya cubalah Ustaz. Siapa tu? Saya tak nampak namanya. Silakan. Okey, silakan. Mana dia? Siapa nak baca tadi? Saya cuba tak nampak. Sebab saya dah kongsi slide ni, saya tak nampak siapa yang siapa sebut. Saya cuba. Kak Razia. Okey, silakan Razia.
liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Okey, silakan. Okey, alhamdulillah. Oh, Kak Fauzia tadi yang baca Saya ingat Rozia. Saya ingat Rozia tak bergerak pula mulut dia. Rupanya Kak Fauzia. Kak Pau. Okey, insya-Allah. Okey, silakan seorang lagi. Siapa nak baca? Ustaz Mazwin. Okey, silakan. Liya'kulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Cuma tanya tak jelas tak jelas. Tapi tak tahulah, tak jelas sebab mungkin yalah kita faham mikrofon kita jauh daripada handset. Kemudian kita tak pakai mikrofon yang ni, jadi mungkin tak jelas. Tapi tak apa, itu bukan satu kesalahan besar pun. Jadi liyakulu min thamarihi wa ma amilashu aydihim jelas kan? Dengar tak sebenarnya? Amilashu aydihim kan? Okey, dia kalau boleh baca macam tu insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Ada nak baca soalan lagi ke ataupun saya terus masuk? Okey. Tak ada Okey. Dr. Linda tak nak cuba? Okey, tak apa. Okey. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyakulu min samarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, betul. Tepat. Okey, jelas. Okey. Jom kita terjemahkan insya-Allah. Liyakulu min thamarihi wa ma amilasu aydihim, agar mereka dapat makan daripada buah-buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Liyakulu min thamarihi wa ma amilasu aydihim, jadi mereka dapat makan buah-buahnya. Okey, wa ma amilasu aydihim, dan apa yang diusahakan oleh tangan-tangan mereka, sebab mereka yang menanam. Jadi usaha daripada tangan mereka, tapi yang menumbuhkan Allah. Okey, afala yashkurun, maka kenapa mereka tidak bersyukur? Okey. Apa maksud ayat ni? Ibnu Katsir menyebutkan bahawa maksudnya adalah mengapa mereka tidak mensyukuri apa yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada mereka, berupa berbagai macam nikmat yang tidak terhitung. Allazi dalam ayat ni artinya adalah agar mereka dapat makan dan buahnya yang diusahakan oleh tangan mereka, iaitu apa yang mereka tanam dan mereka semaikan, supaya mereka dapat makan daripada buahnya yang diusahakan oleh tangan mereka. Jadi maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ini maksudnya berupa berbagai macam tanaman dan pohon-pohon yang berbuah. Itu yang maksud thamarihi tadi tu. Okey, liyakulu min thamarihi bermaksud berbagai macam-macam tanaman dan pohon-pohon yang berbuah. Ada tanaman tak berbuah. Jadi thamarihi ni kalau kita nak terjemahkan, dia banyak. Satu, dia punya macam thamar ni boleh dimaknakan dengan hasilnya, hasil. Thamar ini maksudnya hasil. Okey. Insya-Allah. Ibnu Abbas kata dari buah tamar itulah apa yang mereka tanam. Okey, sepatutnya dari perbuatan mereka itu mereka beriman dengannya. Okey, jadi mereka tanam pokok kurma, kemudian tumbuh pokok kurma itu daripada tanah yang kering kontang yang sepatutnya tak boleh tumbuh. Jadi kenapa mereka tak ambil iktibar kepada kurma itu, kepada kurma. Nanti lepas ni ada satu slide saya bukan slide, dia macam gambar lah macam ni. Nampak? Okey. Ini disebut oleh Allah SWT dalam ayat seterusnya, nanti ayat ni 35 ni. Okey, nanti kita bincang. Okey.
untuk mendapat pokok kurma yang kuat, biji kurma ni ditanam dalam tanah, lepas tu dia letak batu yang besar atas tanah. Okey, cara dia macam ni. Dia tanam kurma, satu lubang, satu kaki lebih kurang macam tu dalam dia, satu kaki dalam dia. Okey, dah letak biji benih tu, kemudian letak tanah sikit, dia orang akan letak batu seketul besar tu dalam tanah tu. Kemudian ditimbus lagi. Bukan batu tu atas sekali, tak. Dalam tanah tu ada batu seketul besar. Supaya apa? Bila putik ni nak keluar, dia tak keluar, dia sangkut apa dengan batu. Okey, bila sangkut dengan batu, akar ni akan keluar banyak. Panjang keluar banyak untuk support putik ni keluar. Jadi bila akar dah kuat, putik ni dia akan langgar batu ni, kalau tak boleh dia elak tepi. Dia akan keluar tepi batu ni atas. Memang cara tanam kurma dalam satu lubang tu, biji benih, lepas tu ada batu seketul besar atas dia. Baru tanam tanah lagi atas. Lepas tu dimampatkan. Tujuannya bila biji benih tadi dah keluar putik, dia nak keluar, ada batu sangkut. Jadi bila ada batu sangkut, dia tak boleh nak keluar. Akar dia akan banyak kat bawah ni. Akar akan banyak, akan kuat, akarnya makin dalam. Barulah support dia untuk naik atas. Jadi bila nanti pokok ni berbuah besar, pokok ni ribut apa pun, taufan apa pun takkan boleh tumbangkan pokok ni, sebab akar dia yang daripada awal tu dah dibina untuk kuat dah. Kalau tak letak batu, akarnya mungkin keluar halus-halus je lah, maksudnya kecil-kecil je. Jadi bila angin kuat nanti ribut pasir, tumbanglah pokok-pokok kurma semua. Tumbang pokok kurma semua. Jadi itu fungsi kenapa macam tu. Jadi itu pun tak boleh fikir ke? Maksudnya Allah kata, manusia kau tak boleh fikir benda tu kan? Macam mana letak batu, lepas tu akar boleh jadi kuat. Jadi itulah Allah SWT. Okey. Jalan yang kata supaya mereka dapat makan daripada buahnya. Dapat dibaca dengan samarihi atau sumurihi. Dua-dua boleh. Sumur tu adalah buah-buahnya. Samarihi pun sama juga buah-buahnya. Ini pohon pohon yang telah disebut tadi, iaitu kurma dan buah-buah yang lain, itu anggur kan seumpamanya. Dan daripada apa yang diusahakan oleh tangan mereka, bukan hasil buah-buahan yang diusahakan oleh tangan mereka bukan hasil buah-buahan. Jadi maksudnya yang lain daripada yang boleh makan dengan tak boleh makan, tamarihi ini disebut. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka. Jadi kalau kita sebut perkataan samarihi ni maksudnya apa beza fakihatun dengan samar dalam bahasa Arab? Fakihatun hanya buah-buah boleh yang dimakan saja. Tapi kalau buah tak boleh makan, dipanggil termasuklah buah yang boleh makan dengan buah tak boleh makan, dipanggil samarihi. Samarat, samim ra alif ta samarat, itu maksudnya termasuk buah boleh makan dengan buah tak boleh makan. Tapi kalau Allah gunakan panggil wa fakihatum mimma, itu hanya buah-buahan boleh makan je. Fakihah buah-buahan boleh makan, samarat termasuk dalamnya buah yang boleh makan dengan buah tak boleh makan. Itu hikmahnya Allah SWT bila sebut perkataan fakihah dengan samarat, bermaksud ada pokok, sebab Allah suruh lihat semua, bukan suruh lihat pokok yang ada buah aja. Tanah yang kering kontang sebabnya tak boleh tumbuh apa-apa, tapi tumbuh pokok kurma, tumbuh anggur. Kemudian ada pokok-pokok yang lain yang tak ada buah. Itu juga adalah tanda kekuasaan Allah Taala, bukan yang berbuah aja. Okay. Al-Munir kata tujuan Allah tumbuhkan apa yang mereka tanam daripada bijian dan buah-buahan adalah untuk mereka makan. Faminhu ya'kulun, daripadanya mereka makan. Jadi hakikatnya mereka tak ada kuasa ke atasnya. Jadi Allah yang berkuasa. So itu semua rahmat daripada Allah untuk mereka. Okey, insya-Allah. Jadi untuk yang akhir ni saya nak sharekan ni. Okey.
cuma nak bincang tentang ayat 35 tadi. Liyakulu min thamarihi wa ma amilasu aidihim afala yashkurun. Okey. Allahumma salli kata Allah untuk kamu makan sebagai rezeki pada kamu, tetapi mengapa kamu kufur? Itu satu. Liyakulu min thamarihi wa ma amilasu afala yashkurun. Kenapa kamu kufur, tidak bersyukur, terima kasih kepada Allah. Sedangkan makanan tanaman tu adalah untuk kamu makan. Okey. Yang kedua, Allah kata harta yang kamu tanam hakikatnya Allah yang menumbuhkan. Sebab orang kafir dia kata aku yang tanam, memang keluarlah. Kan kalau aku tak tanam tak keluarlah pokok ni. Sebab aku tanamlah dia berbuah. Tak. Hakikatnya yang mereka tanam mimma amilasu aidihim juga Allah yang menumbuhkan. Bukan kerana mereka menanam tu tumbuh, tapi Allah yang menumbuhkan. Okey, selesai. Macam bunga-bunga, macam mana bunga ni boleh dia membiak, sini berbunga sini berbunga? Bukan sebab manusia pergi kahwinkan bunga jantan dengan bunga betina, tak. Sebab bunga ni dia menarik perhatian lebah, kumbang, kemudian dia ada manisan, jadi lebah datang, kumbang datang. Jadi bila mereka singgah ke bunga ni, melekatlah ada bunga pada kaki dia. Lepas tu dia pindah kat pokok bunga lain. Jadi dialah yang dia adalah ejen pendemungaan kepada bunga-bunga lain. Jadi siapa yang terbuangkan semua tu? Tu semua kena ambil kira. Semua kena ambil kira. Okey, jom. Kalau kita rujuk dalam surah Abasa, Abasa, kita dah bincang dalam tadabbur kan, juzuk amma. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kata Allah, maka hendaklah manusia itu melihat kepada makanan yang mereka makan. Inna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan air daripada langit dengan mencurah-curah itu sebenar-benarnya. Yang nak bincang kat sini. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Dan sesungguhnya kemudian kamilah yang membelah bumi itu syaqqa, dengan sebenar-benar belah. Okey, kita tengok balik gambar raja yang Allah sebut putih ni. Okey, bila dah tumbuh putih sini, kita boleh patahkan dengan jari kan? Boleh patahkan dengan jari. Boleh patahkan dengan jari je. Okey. Tapi macam mana dia boleh keluar sedangkan ada batu, kemudian tanah yang dimampatkan tadi, dah duduknya satu kaki dalam tanah, macam mana boleh keluar? Sedangkan kalau dia keluar putih macam ni, kita boleh patahkan dengan jari je. Kan? Rupanya, nampaknya detail kerja Allah SWT. Allah yang belah setiap bumi ni dengan sebenar-benar belah untuk mengeluarkan putih ni jadi pokok dan berbuah. Kalau Allah tak belah, Allah tak belah bumi ni, nescaya putih ni akan patah kat dalam, tak tumbuh. Tak tumbuh. Tapi Allah lah, summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah lah yang membelah bumi ni. Belah satu tahu, kalau 1 ekar, berapa ribu biji benih kita tanam. Berapa ribu biji benih kita tanam. Okey. Berapa banyak tanah yang Allah kena belah untuk keluarkan, masya-Allah. Itu baru kebun kita 1 ekar. Kebun lain ladang yang besar, felda tu. Felda beratus-ratus hektar dia punya tanah dia. Kan macam mana boleh keluar? Allah yang belah satu persatu bumi ini syaqqa, dengan sebenar-benar belah untuk keluarkan putih. Masya-Allah. Kerja Allah sangat detail. Betul kalau saya sebut Allah ni makhluk dah give up dah. Allah ni makhluk give up dah Allah Ta'ala. Aduh, pening kepala. Sebab itu Nabi pun ketawa kan. Sewaktu Allah Masa Asmat, orang ada satu kabilah yang di Madinah, kan lama tak hujan kat Madinah, jadi korma mereka tak jadi. Tanah mereka kering kontang. Lalu jumpa Nabi SAW. Nabi baru nak masuk masjid. Jadi dia jumpa Nabi, Rasulullah boleh tak doa pada Allah agar turun hujan, sebab korma-korma kami semua dah kering, tak menjadi. Tanah-tanah pun kering. Jadi Nabi pun doa angkat tangan, ya Allah berilah hujan kepada ni. Hujan lebat hujannya. Sampai bertakung air, sampai banjir kebun dia orang. Lepas tu besok datang lagi. Ya Rasulullah, boleh tak minta berhentikan hujan? Tu yang Nabi ketawa tu. Manusia ni kata dia, memang tak pernah bersyukur. Bagi salah, tak bagi salah, tu Nabi kata kan. Akhirnya Nabi ajar doa pada penduduk Madinah yang tadi tu yang minta hujan tu, Allahumma sayyiban nafi'a. Itulah asbabul wurud kepada hadis tu, doa tu. Ya Allah, jadikanlah hujan ini
beri manfaat kepada kami. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sabbar tadi kan? Sabbar tadi nafi'a, bermanfaat bagi kami. Jadi bila sebab dengan doa tu hujan ni turun sekadar diperlukannya untuk menumbuhkan. Jadi kalau dah cukup semua, dah basah bumi ni, hujan berhenti. Nanti kalau dah kering, hujan balik semula macam tu lah. Jadi sebab doa itu. Jadi kalau kita baca doa Allahumma sayyiban nafi'a ni, maksudnya kita minta doa agar hujan ni memberi manfaat kita. Janganlah sampai banjir. Itu istilahnya. Tapi kalau banjir, Ustaz, banjir itu sebenarnya Allah nak beritahu parit-parit engkau orang ni semua tersumbat dengan sampah. Jangan buang dalam parit. Jangan buang dalam parit. Bersihkan longkang-longkang tu, jangan sampai tersumbat. Itu sebenarnya kenapa banjir. Nak beritahu kita punya sistem pembentungan kita tak betul lah. Jadi sebab itu banjir. Okay? Shah Alam baru ni banjir kan, Seksyen 13. Banjir kilat. Okay? Jadi Allah nak beritahu longkang-longkang semua dah tersumbat ni. Jadi gotong royong lah, bersihkan. Okay? InsyaAllah itu yang kita nak bincang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada komen? Ada penambahan? Silakan. Siapa nak tambah? Kak Saiman nak tambah? Apa yang dapat ambil daripada ayat ni? Ayat ni taklah Ustaz yang tadi tu, yang bilang Ustaz. Yang tadi, okey, silakan. Pasal pasak tu, pada sesuatu yang baru, Ustaz. Baru, Pasal tak pernah dengar, selalu orang cakap pasak macam yang Ustaz cakap, yang kayu tu diketuk. Jadi satu ilmu yang barulah, alhamdulillah Ustaz. Yang Ustaz kongsi tu, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah, kan aspek tu dalam bumi ni ada tanah rendah, ada tanah tinggi. Jadi untuk balancing kepada bumi ni supaya kita tak rasa gegaran dia. Kalaulah bumi ni dia tak seimbang, tak balance, sebelah ni sini lebih berat, sini ringan, kita akan goyang. Tapi kita tak rasa goyang kan? Sebab cantiknya balancing bumi ni. Cantiknya balancing bumi ni. Kan? Allah. Saya pun bila macam tu baru tahu. Jadi rupanya Allahu Akbar. Selama ni faham lain. Tapi bila belajar baru tahu. Jadi menarik lah. Lain pasak tu dilekatkan kan, gunung tu dilekatkan jadi dilekatkan. Tak, rupanya gunung ni tinggi kat sini, gunung ni tinggi kat sini, gunung kan. Okey, itu untuk balance kan bumi ni. Jadi dia berputar dengan smooth je, dengan lancar je. Tak ada sikit pun dia punya gegaran, dia tak ada. Tak ada balance kan. Sebab itu kalau tengok gasing Kelantan tu kan, yang tali paling tu sebenarnya gasing tu boleh berputar 2-3 hari tak mati. Oh ya ke? 2-3 hari tak mati. Okay. Oh, kena kepala orang bocor Ustaz. Kalau kena kepala orang besar lebar tu kan. Kalau kena kepala bocor lah. Tapi bila dia letakkan atas dia punya kayu dia tu, 3 hari tak mati. Dia boleh 3 hari tak mati. Sebab apa? Sebab balancing dia sangat very detail lah gitu. Sangat seimbang. Okay. Jadi orang yang buat tu pun mesti tahulah Ustaz, yang buat gasing tu pun mesti nak tahu, bukan sembarang ikut saiz dia, bukanlah. Ya, dia try and error lah, try and error. Okey, bila dia pusing nampak goyang, okey dia akan lebih kat sini sikit dia punya ni. Lepas tu dia okey dia tambah besi kat sini sikit. Goyang lagi dia akan tambah lagi sini. Sampailah dia tak goyang. Bila tak goyang tu tu yang dia tak mati sampai 3 hari tu. Boleh tengok lah dekat ni, dekat apa nama? Cerita dekat YouTube ke, tak YouTube apa ni? Gasing yang paling lama. Dia 3 hari gasing Kelantan. Masya-Allah. Itulah. Okey, ada soalan. Kak Miza, okey silakan. Kak Miza. Ya. Ustaz. Ya. Kak Ramizah nak share sikit. Boleh. Bahasa huruf ta tu kan. Kadang-kadang kita baca dia tak menjadi, dia hamas dia. Okey. Sebab lidah kita cuba, Kak Ramizah Kak Ramizah tu rasalah, kalau salah Ustaz bagi tahu ya. Okay. Ujung lidah tu mesti nak pergi dekat gigi sebelah atas. Jangan pergi dekat gusi. Kalau pergi more to the gusi atas, dia punya hamas tak keluar. Okey. Jadi pergi dekat gigi, jangan kena kat gusi. Kalau kena kat gusi, dia jadi macam tak ada hamas. Amilat.
Itu dia pergi kat ami, gusi. dia tak payah gigi. Ah. Amilats. Kalau itu pergi kat gigi, baru ada hamas dia keluar. Betul. Sebab itu makhraj huruf ta ini sama dengan huruf dal. Dal lebih dalam. Dal lebih budak-budak. dalam. Okey, Dal tak habis ada sama. hamas, dia lebih Sebab itu dalam. bila dal jumpa ta, dia tak ada mahmus. Macam contohnya ma abadtum, dia tak boleh ma abadtum. Dia tak boleh. Qalqalahnya hilang. Jadi ma abadtum sebab dia panggil idgham mutaqaribain kan? Ya. Idgham mutaqaribain maksudnya idgham yang dekat-dekat makhraj huruf dia, dekat-dekat makhraj dia. Ta Mutajah pun boleh Ustaz. Mutajah. ta dal dengan ta. Dia makhrajnya dekat sama. Okey. Jadi dia tak ada qalqalah dalnya. Sebab itu kita ma abad, kita tak baca ma abadatum, dia ma abadtum. Itu idgham mutaqaribain nama dia. Jadi ta tu Ustaz, dia ada 3 ni kan Ustaz. Mutajah ni sign tak salah. Ustaz ni 3 ni, ta tu yang paling kena kat gigi. Paling kena kat gigi. Dalam sikit dal, lagi dalam sikit baru ta. Oh. Jadi makna dia sempurna. Oh, okey. Betul dia panggil mutaqaribain, dekat-dekat. Qarib ni dekat. Jadi mutaqaribain maksudnya makhrajnya dekat-dekat sangat. Makhrajnya dekat-dekat. Okey, tu. Terima kasih Kak Miza. Insya-Allah hebat. Okey. Tak ada apa-apa, kita tamatkan malam ni insya-Allah. Kita jumpa minggu depan waktu yang sama insya-Allah. Kita sambung lagi untuk yang ni. Lepas tu Sri tolong ingatkan saya yang slide untuk 30 sampai 40